Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam sesi Quran tafsir ringkas, tadabbur, untuk kita sama-sama mengambil bekalan-bekalan daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 462 daripada Mushaf Uthmani, Mushaf yang dikatakan sebagai Mushaf Madinah, dipanggil sebagai Mushaf Madinah. Kita hari ini Alhamdulillah 14 Oktober tahun 2020 bersamaan dengan 26 hari bulan Safar 1442 Hijrah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam surah Az-Zumar pada ayat 32 sehingga ayat 40 insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kesempatan, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf pada pagi ini, silakan insya-Allah buka mushaf pada muka surat 462 surah Az-Zumar, dan kita pada hari ini akan memasuki juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-24 insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, pagi ini kita daripada dataran, masih lagi dataran Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ataupun dipanggil di sini sebagai Masjid SOAS, masjid yang dianggap sebagai masjid yang tercantik di Asia Tenggara. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan mulakan dengan sedikit, kita akan membaca daripada Al-Quran, daripada ayat-ayat yang pertama daripada muka surat 462 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi iz ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala pada muka surat ini terus menceritakan kepada kita sikap-sikap orang-orang kafir, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat hukuman terhadap mereka dalam erti bahawa apakah mereka ni benar ke, apakah mereka ni salah ke, bagaimana sebenarnya stand sebagai seorang muslim terhadap sikap ataupun terhadap apa yang dibuat oleh orang kafir ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penilaian. Jadi nilai ini dalam hidup kita ni, kadang-kadang nilai ni datang daripada pemikiran kita, kadang-kadang datang daripada hati kita, perasaan kita, kadang-kadang datang ni adalah daripada pandangan orang yang kita percayai. Jadi dalam dalam surah ini, dalam Al-Quran ni, Allah Subhanahu wa taala dia mahu membentuk cara pemikiran kita. Dia nak bentuk bagaimana sepatutnya kita membuat penilaian terhadap sesuatu perkara. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian, mengajar kepada kita apa pandangan kita terhadap orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka ini, orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala ini, mendustai nabi, mendustai apa sahaja yang datang daripada Allah, mendustai Islam, Allah taala kata itulah orang-orang yang lebih zalim, paling zalim. Azlam tu ialah ism tafdil. Isim tafdil ni ialah makna isim yang menunjukkan kepada lebih, tak adalah yang lebih daripada tu lagi. Jadi kalau kita bagi manusia ni, kita ni bila kita lihat, kita kata kezaliman ni ialah biasanya kezaliman ni apabila seseorang menzalimi orang lain. Tapi tidak, itu adalah satu bentuk kezaliman. Tetapi ada kezaliman yang lebih besar lagi, iaitu apabila adanya orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala, yang tak percaya kepada Allah, yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya azlam. Siapa lagi yang lebih azlam daripada itu? Siapa yang lebih zalim lagi daripada itu? Sebenarnya lebih jahat ke apa sajalah kan, kita nak berikan istilah, tetapi Allah Ta'ala mengatakan itulah yang lebih zalim. Jadi kita mesti berhati-hati juga dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita kata dia ni zalim, tak ada lebih zalim daripada ni. Tak adalah yang lebih zalim kalau seseorang. Kenapa zalim? Kerana zalim ni ertinya meletakkan sesuatu pada tempat, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi apabila seseorang tidak meyakini Allah, Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua ni dan segala-galanya, tiba-tiba dia katakan bahawa itu bukan ciptaan Allah, itu semua Allah ni tidak ada,
Allah ni begini, Allah begini, ada makhluk lain yang sama dengan Allah. Jadi apakah yang tidak lebih zalim daripada itu semua? Itulah yang lebih zalim. Jadi inilah penilaian yang sepatutnya ada pada kita, iaitu kekufuran itu adalah yang paling zalim sekali di dalam kehidupan manusia. Jadi Allah Ta'ala kata wa kazzaba bis-sidqi izja'ahu. Allah Ta'ala ungkapkan menggunakan perkataan wa kazzaba bis-sidqi. Wa kazzaba bis-sidqi. Sidqi itu kebenaran, satu benda yang betul. Kemudian wa kazzaba, dia mendustai benda yang betul. Contohlah kita kata masjid ni belakang saya ni kan warna putih. Tiba-tiba ada orang kata tak, warna dia warna dia kuning. Kuning tu memanglah dom dia tu warna kuning kan, keemasan. Tapi yang bawah tu warna putih. Tapi jika ada orang kata tak, warna coklat, apa awak ni? Jadi wakazzaba bisidqi, satu benda yang betul-betul benar. So tidak ada yang lebih benar daripada Islam kan. Jadi tiba-tiba ada orang kata Islam tu tak betul. Jadi itulah wakazzaba bisidqi. Satunya dia tu kazaba ala Allah, mendustai Allah, menipu. Kazaba ala Allah, menipu terhadap Allah. Tiba-tiba dia kazzaba pula yang kedua. Jadi kazaba tu maknanya tidak betul, dan kemudian kazzaba tu mengata satu benda lain tu adalah tidak betul. Dua tu. Allah Ta'ala lepas tu menggunakan perkataan izja'ah. Izja'ah artinya apa? Iaitu ketika datangnya. Jadi artinya ketika datang, ungkapan ini menunjukkan menunjukkan rasa apa? Iaitu apabila kebenaran itu datang saja, terus dia menolak. Maknanya dia tak sempat berfikir, dia tak sempat, tak adalah tadabbur. Tadabbur artinya maknanya berfikir kan. Maknanya berfikir dulu kan. Tak adalah, tak guna fikiran dah. Dia guna emosi, dia guna apa, dia kata terus ini adalah salah, ini adalah tak betul. Jadi nak menunjukkan bagaimana tidak teruknya orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala ni. Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Allah Taala kata tidak adalah, bukankah neraka jahanam itu adalah tempat tinggal, tempat mereka nanti di hari akhirat nanti bagi orang-orang yang kafir. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah Ta'ala seterusnya memuji yang sebaliknya, iaitu apa? Wallazi jaa bis-sidqi, dan orang-orang yang datang. Siapa yang datang? Minta maaf, bukan orang-orang di sini, orang yang datang. Orang yang datang bis-sidqi. Bis-sidqi sini ialah dengan kebenaran. Siapa di sini? Ulama tafsir mengatakan dia adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lah yang bawa dengan kebenaran. Kemudian tu yang kedua ada lagi sebab tu wasaddaqa bihi. Dan kemudian tu dan orang yang membenarkannya. Siapakah yang membenarkannya ni? Ada banyak pendapat sini. Yang pertama tu of course itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kata wallazi jaa bis-sidqi, orang yang membawa kebenaran, dan kemudian orang yang membenarkan apa yang dibawa itu. Ada yang kata ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana terus membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus dibawa berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahawa dianya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerana dialah orang lelaki yang pertama. Jadi perbezaan pendapat ulama di sini, dan ulama kata buat kesimpulannya memang yang perempuan yang pertama ialah Khuwailid, yang lelaki yang pertama ialah Abu Bakar. Tapi ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahawa wasaddaqa bihi inilah termasuk semua sekali orang-orang yang beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah moga-moga kita ni termasuk daripada mereka itu. Jadi Nabi, Allah Taala kata wallazi jaa bis-sidqi, iaitu Nabi, wasaddaqa bihi, iaitu orang-orang yang beriman insya-Allah, ataupun orang yang pertama ulaika humul muttaqun. Jadi kenapa Allah Taala mengatakan kenapa ahli tafsir mengatakan bahawa yang kedua itu termasuk semua orang beriman? Kerana yang selepas daripada itu Allah Taala kata ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi moga-moga Allah Taala jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Allah Taala sebut mereka ni sebaliknya daripada apa yang dikenakan terhadap orang-orang yang kafir tadi. Orang kafir tu jahannam maswal, neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka, tempat duduk mereka, tak boleh keluar daripada situ. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagi orang mukmin, orang yang beriman ni, apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat yang Allah Taala sebut sini, iaitu lahum ma yasha'una, bagi mereka ma yasha'una, al-masyiah, iaitu apa yang mereka ingin, apa yang mereka rasa nak, yasha' terlintas saja apa, terus mereka dapat. Bagaimana
terus mereka dapat tu Allah Subhanahu Taala sebut kat sini, iaitu inda rabbihim. Jadi di sini ulama-ulama seperti Syekh Sya'rawi dalam khawatirnya, ada orang bertanya, Syekh Sya'rawi ini tafsir ataupun khawatir? Sebenarnya Syekh Sya'rawi ini dikeluarkan bukunya, dia tulis namanya Tafsir Sya'rawi. Tapi kalau ikut Syekh Sya'rawi sendiri, sebenarnya ini bukan tafsir, dia kata inilah khawatir aku. Untuk pengetahuan, Syekh Sya'rawi ini seorang ulama besar Mesir yang dikagumi bukan saja di Mesir tapi di seluruh tanah Arab, kerana dia mempunyai recording untuk rakaman dalam video yang dibuat di masjid, di satu masjid di negeri Mesir, dan dianya disiarkan di seluruh negeri di tanah Arab tu, iaitu tentang Al-Quran keseluruhan daripada awal Al-Quran sampai habis. Dan kemudian apa yang dibentang, apa khawatir Syekh Sya'rawi di masjid itu, kemudiannya telah rekodkan, kemudian telah ditulis balik, kemudian dijadikan sebagai buku dan ada dijual. Tafsir Asy-Sya'rawi namanya. Banyak, besar, saya rasa dalam 20 jilid, dalam 20 jilid. Jadi sangat besar lah dan sangat cantik lah. Kalau bagi, tapi memang dia mempunyai, kadang-kadang mempunyai tekanan dari segi bahasa. Apabila diterjemahkan, kadang-kadang mempunyai kesukaran lah kan untuk di-explainkan bagaimana bahasa ni kan, dari sudut bahasa. Jadi Syekh Sya'rawi ada menyebutkan kat sini, di sini kan, di dalam ayat mengenai ayat ini, ayat 34 ini, iaitu dia katakan apa? Dia kata Indiyah. Indiyah itu maknanya, kalau terjemahan kita kata di sisi kan. Di sisi bagaimana? Iaitu kan, di sisi ni, iaitu Allah Subhanahu Taala sebutkan sini inda rabbihim lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka nak inda rabbihim. Kenapa disebut inda rabbihim? Apa maksud sini? Kerana dikatakan bahawa kalau atas dunia ni, kalau kita nak apa-apa mestilah melalui cara, kena ada sebab. Kita nak makan makanan, kena ada sebab, kena pergi ke kedai, ataupun kena beli ayam, kena beli daging, kemudian kena masak lagi, sebabnya banyak kan. Tapi bila inda rabbihim, mereka ni dapat terus. Sebab apa? Inda rabbihim, apa yang mereka nak terus mereka dapat. Mereka ni bukan duduk atas dunia, mereka duduk inda rabbihim, di sisi Allah SWT. Di sisi Allah tak perlu pada sebab-sebab. Jadi disebut zalika jazaul muhsinin, orang yang muhsin, begitulah yang mereka dapat. Masya Allah. Kemudian liyukaffirallahu anhum aswa'allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Allah Taala sebutkan balasan yang mereka dapat ni, bagi orang yang beriman ni, mereka dapat apa? Mereka dapat di hari akhirat tu, yang pertama tadi lahum mayasyaun, yang kedua mereka dapat ni, Allah Taala akan padamkan, liyukaffirallahu anhum, Allah Ta'ala nak padamkan, nak buangkan daripada mereka apa? Aswa'allazi amilu, perkara-perkara yang dikata paling jahat yang mereka pernah lakukan. Iaitu kita ni kan semua orang ada dosa kan, kerana kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi, Rasul, mereka ni maksum, tapi kita sebagai manusia ada dosa. Setengah-setengah sahabat tu di kalangan mereka ini adalah kufur sebelum tu, iaitu mereka ni yang menyembah berhala, yang minum, yang berzina, macam-macam ada yang buat. Tetapi selepas daripada tu mereka telah masuk Islam, mereka menjadi Muslim. Bila mereka menjadi Muslim, Allah tak ada bagaimana tentang dosa-dosa itu. Jadi Allah Ta'ala bagi jaminan kepada mereka bahawa semua dosa-dosa mereka yang paling buruk pun, aswa' tu kan, aswa' ni paling teruk pun, Allah Ta'ala akan kafar. Kafar ni maknanya adalah hapuskan. Liyukaffirullah. Jadi kita kata kafar ni hapuskan. Kalau kafir tu kerana orang-orang yang kafir tu, mereka ni telah menutup fitrah mereka tu. Fitrah mereka nak kebenaran, fitrah mereka nak terima kebenaran, tapi mereka kafara. Jadi perkataan kafara ni artinya tasbih. Kafarah ialah tasbih untuk menutup majlis. Jadi di dalam ini, dalam ayat ini, liyukaffirallahu anhum aswa'allazi amilu, habis tu selepas daripada mereka dah bersihkan, Allah Ta'ala kemudian sebut wa yajziyahum, Allah Ta'ala nak beri kepada mereka. Jadi banyak benda Allah Ta'ala nak beri kepada orang beriman, orang yang baik ni kan, iaitu apa? Allah Ta'ala akhirnya Allah Ta'ala sebut apa? Wa yajziyahum, dan untuk Allah Ta'ala balas mereka itu ajrahum, pahala untuk mereka, balasan untuk mereka, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang bi ahsani allazi kanu ya'malun. Mereka buat satu benda, kalau ikutnya kita buat satu perkara ni kan, kebaikan atas dunia ni kan, nak bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat jauh. Allah Taala beri apa pada kita? Beri syurga.
Jadi kalau Allah Ta'ala beri syurga pada kita, syurga nak bandingkan dengan apa yang kita lakukan atas dunia ni, jauh sekali kan, tak boleh dibandingkan. Sebab itulah dalam ulama-ulama mengatakan bahawa kan kita ni, ulama-ulama ambil daripada hadis Nabi, kita ni masuk syurga bukan kerana amalan kita, tetapi kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada amalan kita. Amalan kita menyebabkan Allah Ta'ala ni merahmati kita lalu memberikan syurga. Tapi jadi syurga tu bukan kerana, sebagaimana kata dalam kitab hikam yang kita baca kan sebelum daripada ni, iaitu min alamatil i'timad alal amali, iaitu antara tanda-tanda kita ni bergantung pada amalan. Kita merasa bahawa amalan kita lah yang memasukkan kita syurga, sebenarnya tidak. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini lagi apa kan, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, apa yang kita amal tu Allah Ta'ala semuanya lebih lagi, iaitu ahsan. Alaisallahu bikafin abdah. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala kata, bukankah Allah Ta'ala ni kafin abdah? Kafin abdah artinya lah Allah Ta'ala memadakan, artinya kan Allah Ta'ala cukuplah bagi seorang mukmin tu kan. Bukan makna tak boleh bekerja, dia bekerja dan sebagainya, tetapi dia kena merasakan bahawa apa Allah Ta'ala itulah yang paling tinggi untuk dia. Tidak ada benda yang lebih tinggi. Dia tidak boleh bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kalau dia bergantung kepada selain daripada Allah, itu artinya dia telah merasai sesuatu benda Allah ni satu benda yang lain, itu adalah kafin untuknya. Jadi cukuplah, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah Ta'ala tu cukup bagi seorang hamba itu? Wa yukhawifunaka billazina min dunih, dan orang-orang kafir ni, ini Allah Ta'ala kata cukuplah bagi Allah kamu ni. Kenapa? Kerana orang kafir ni mereka ni menakut-nakutkan. Menakut-nakutkan apa? Disebutkan kat sini kan, iaitu wa yukhawifunaka billazina min dunihi. Jadi diceritakan di antara sebab turun ayat ini dikatakan begini, iaitu orang-orang kafir ni menakut-nakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhala kan. Jadi bila mereka kata, jangan buat macam ni, jangan kata pada berhala, jangan buat apa-apa yang tak elok pada berhala. Kenapa? Nanti berhala murka, berhala ada puakanya, nanti kamu Muhammad nanti kenalah benda-benda yang tak elok, nanti semua kena pada kami kalau kami tinggalkan berhala. Macam-macam mereka ni kan, seolah-olah macam berhala tu ada kuasa, seolah-olah berhala tu mempunyai apa ni yang tertentulah yang menyebabkan mereka akan terkena apa-apa lah. Hasilkan apa kalau jika sekiranya kita menolak berhala tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dengan clear kan awal-awal lagi kan, bahawa cukuplah Allah Ta'ala ni kepada kita, dan berhala-berhala tu tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab dia tu adalah hasil daripada tangan manusia. Dia tu sendiri adalah dibuat oleh manusia. Bagaimana dia ni boleh memberi mudarat kepada kita? Jadi Allah Ta'ala sebut lagi kan selepas daripada tu, iaitu kan, iaitu apa? Wa man yudlilillah fama lahu min had. Kalau Allah Ta'ala dah sesatkan seseorang tu, memanglah kan tak ada orang lagi dah boleh memberi petunjuk pada dia. Wa man yahdillah fama lahu min mudil. Dan siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk pada dia, tak ada orang boleh sesatkan. Terbalikkan daripada itu, alaisallahu bi azizin dzintiqam. Bukankah Allah Ta'ala itu dia ni maha perkasa, dan dia boleh membalas apa yang dikehendaki terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Wala in sa'altahum. Seterusnya kita akan masuk pula kepada ayat 38 pada pagi ini, iaitu menceritakan tentang apa? Iaitu menceritakan satu hakikat yang ada di dalam diri orang-orang kafir ni, orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Mereka ni sebenarnya dalam diri mereka, dalam sanubari mereka tu ada satu kepercayaan, satu keyakinan, satu rasa. Apa dia? Allah Ta'ala sebutkan sini, wala in sa'altahum. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, dan kita semualah kan pendakwah-pendakwah pada hari ini, kalau kita tanya hakikatnya kan, kepada orang-orang yang tidak beriman ini, tak mau terima Nabi ni, tak mau terima Islam ni, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit, menjadikan bumi ni kan, siapa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawat, menjadikan langit, wal ard, dan bumi ni. Jadi mereka akan jawab apa? Allah Ta'ala beritahu kita, mereka la yakulunna Allah, mereka akan berkata Allah lah yang jadikan. Jadi hakikat sebenarnya dalam diri manusia ni, walaupun mereka ni kufur, sebenarnya mereka tahu, mereka rasai bahawa takkanlah berhala tu menciptakan langit dan bumi, sedangkan berhala tu sendiri mereka yang buat, mereka yang ukir, mereka yang ambil batu, simen dan sebagainya, kemudian mereka buat dalam bentuk patung-patung, kemudian tiba-tiba nak katakan benda tu ciptakan langit dan bumi, kan tak betul. Jadi kalau kamu tanya hakikatnya, itu nama dia ialah rububiyah, itu Rabb dia. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan
Katakan, Allah Ta'ala kata, afara'aitum, kul katakan, afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Kalau Allah Ta'ala nakkan satu perkara malapetaka berlaku kepada manusia ke, ada ke berhala-berhala itu boleh menghalang, boleh menghilangkan? Tak boleh, tak boleh kan. Bahkan kita katakan, kalau kita kata manusia sekarang ni setengah tu tak percaya lagi kepada Tuhan, dia percaya kepada sains. Tak apa, kita gunakan sains, sains kita, sains teknologi kita ni boleh kata melawan apalah, melawan ribut, melawan petir, melawan gunung berapi, melawan puting beliung, melawan semula kan bala bencana ni. Tak, semua tu lemah kan. Semua tu adalah alat ciptaan manusia. Manusia cuba, tapi Allah Ta'ala kirimkan coronavirus, dah pening kepala nak mencari vaksin, tak jumpa-jumpa. Nampak tak sampai sekarang? Jadi nak menunjukkan apa? Itu baru satu virus. Kalau tak kirimkan virus yang banyak lagi, macam mana? Kan macam-macam. Habis ni datang dulu sibuk dengan AIDS, kemudian ada macam-macam denggi lah kan, kemudian adalah macam-macam lagi kan, Japanese macam kan, macam-macam kan. Jadi nak menunjukkan apa? Bahawa manusia ni lemah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia tetapkan satu benda kepada manusia, ada ke berhala tu lagilah tak guna, lagilah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, kul afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah Ta'ala nak tetapkan satu benda dur, satu benda yang bencana kepada mereka, hal hunna kashifatu durri, adakah mereka benda tu boleh menghilangkan? Au aradani birahmatin, ataupun jika Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, nak beri satu nikmat, nak beri satu rahmat kepada kita semua, hal hunna mumsikatu rahmatih, adakah berhala tu boleh menghalang untuk diberikan kepada orang tu? Tak boleh kan? Cool. Jadi Allah Ta'ala katakan hasbiyallah, cukuplah aku, Allah itu untukku. Hasbiyallah, hasbi itu cukuplah, hasbi itu adalah aku, jadi hasbiyallah, cukuplah untuk aku Allah, alaihi tawakkalul mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal semua bertawakal sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak nak bertawakal, dia tak nak ikutlah kan. Tapi orang yang nak bertawakal, dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Tapi dah cerita dah dakwah dah kan. Perkara-perkara ni semua adalah kita kata point-point kan, ataupun perkara-perkara, message yang sepatutnya kita akan terpaksa berilah kepada manusia, kita sampaikan kepada manusia. Tapi kalau kita dah cuba sampaikan, kita dah beritahu semua, tiba-tiba manusia ni tak nak terima. Jadi apa benda? Jadi Allah Ta'ala katakan, kul ya kaum, katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah Islam pada zaman sekarang ni, ya kaum i'malu, bekerjalah kamu, buatlah apa yang kamu nak buat, ala makanatikum, sebagaimana apa yang kamu nampak tu, yang kamu berada sekarang, kamu kamu nak buat, kamu tak nak ikut suruh. Inni amil, aku akan bekerja juga, aku akan terus bekerja, maknanya aku takkan stop, dakwah takkan stop, ceramah aku takkan stop, aku akan cerita juga takkan stop kan, walaupun kamu tak nak terima, aku takkan stop. Jadi semua sekali Allah Ta'ala beritahu kepada kita, iaitu apa? Jangan berhenti. Fa iza farata fansab, bila kamu dah habis, teruskan buat lagi, bangun lagi kan, jangan berhenti, non stop. Jadi non stop walaupun orang tak terima, walaupun dia kata i'malu ala makanatikum, kamu duduk di tempat kamu tu, kamu tak nak berganjak juga, kamu tak nak terima juga apa yang aku kata, aku akan inni amilun, aku akan bekerja menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam ni. Fasaufa ta'lamun, nanti hari akhirat ke ataupun satu masa nanti kamu akan tahulah kan, siapa yang benar, siapa yang salah. Tak apa kan, tak apa. Sekarang mungkinlah nampak macam orang yang menyampaikan Islam ini tidak benar, orang yang dakwah ini tidak benar, Islam ini tidak benar, Islam macam-macam kan, orang Islamfobia macam-macam sekali pada hari ini kan. Jadi man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Jadi Allah Ta'ala kata pada penghujung kita ni kan, ini ayat terakhir lah kita pada pagi ni, iaitu pada ayat ke-40 ni kan, nanti akan datanglah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari cukuplah kita pada hari ini, insya-Allah berjumpa lagi di esok hari. Jadi setakat itu saja, insya-Allah jumpa lagi di esok hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.